Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sekasihi pengacara majlis yang berusaha DSP Muhammad Nur Azmi bin Abdul Ghaffar, Timbalan Ketua Polis Daerah SPS, yang berusaha ASP Muhammad Zakaria bin Abdul Qadir, Ketua Bahagian Pengurusan Merangkap Pengurusi Surau Imam Asy-Syafi'i, Ibu Pejabat Polis Daerah SPS, staf-staf Polis Daerah SPS, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah, termasuk sahabat saya Ustaz Syabani, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah, ini pertama kali saya berada di Balai Polis Daerah, bukan Balai, Ibu Pejabat Polis SPS ni kan. Bukan kena tangkap, terus ceramah. Dulu nak masuk polis, Ibu Pejabat Polis cukup takut tuan. Allah Akbar. Terima kasihlah kepada Tuan Muhammad Nur Azmi yang sudi membenarkan saya boleh berceramah di sinilah. Inilah pertama kali tuan-tuan di SPS ni. Di SPU selalulah. SPU kerap sangatlah. Dan topik kita pada hari ini berkenaan dengan Ma'al Hijrah lah. Sebenarnya berlaku peristiwa hijrah bukan pada tanggal 1 Muharram. Berlaku peristiwa hijrah ialah pada tanggal 27 Safar. 27 Safar. Saya cakap bahasa utara boleh no? Sebab kadang-kadang saya 5 minit yang kontrol. Safar lama tak jumpa kan. Lepas tu keluar utara, minta maaf tuan-tuan. Saya cerita tuan-tuan, saya pergi ceramah di Johor. Kontrol 5 minit lah. Lepas 5 minit dia keluar meronot kan, seron semua keluar. Habis ceramah, dia tu main jumpa saya yang panggil. Ustaz ceramah, dia kata kami sepatah tak faham. Saya kata tadi saya buat lawak hangpa gelak. Dia kata dia Ustaz gelak, kami gelak. Rupanya tak faham. Habis dia kata jom Ustaz pergi rumah kami, rumah saya. Dia kata rumah saudara dekat mana? Rumah saudara dekat mana? Saudara ni orang mana? Dia kata orang Johor. Oh, orang Johor. Rumah saudara kat mana? Naik kereta dia tu setengah jam tak sampai. Kita pun heran lah. Ni saya dah kerja ni lepas ni. Rumah saudara kat mana? Dia kata rumah saya dekat je. Dekat tu ada taman. Dekat taman tu depan rumah saya tu ada jalan tar. Atas jalan tar tu ada gon. Tuan-tuan tahu tak gon? Orang utara aja yang tahu gon ni. Gon ni maksud dia bumper. Ha, tiba-tiba dia sebut gon. Dia kata orang Johor. Saya pun tanya, ada nak tanya betul-betul ni, hang ni orang Johor ke? Ha, pasal apa Ustaz? Hang sebut gon? Terus dia kata, dah saya orang Kok Diang. Belagak lama tak jumpa lah. Rupanya Kok Diang main tuan-tuan. Saya boleh kontrol 5 minit lah. Lepas tu bahasa utara. Jadi berlaku pada 27 Safar. Safar lah. Safar. 27 Safar. Ketika mana peristiwa ni berlaku tuan-tuan, kita duk heran kenapa 1 Muharram. 1 Muharram ini ialah tarikh yang ditetapkan oleh Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saidina Umar ketika dia jadi khalifah, masa tu gubernur yang dihantar ramai. Depa balik, mereka bersidang, maka mengangkatlah tangan di antara mereka bagi cadangan. Wahai Amir Mukminin, orang Cina ada tahun dia. Orang India ada tahun dia. Orang Rom kan ada tahun Masihi. Kita orang Islam tak ada tahun. Maka bincang-bincang, mereka kata kita nak mula tahun apa? Ada yang kata kita mula ketika Nabi meninggal. Nabi meninggal kan. Kalau meninggal, tahun tu maksudnya tahun sedih kan. Jadi kita akan rasa sedih, ditolak. Ada yang kata ketika Nabi SAW dilahirkan. Sama juga dengan tahun Nabi meninggal kan 12 Rabiul Awal. Dia bertolak juga. Akhirnya Sayyidina Ali kata, apa kata kita mula ketika umat Islam ni kan al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah ke umrah ampun dosa. Wal hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan syurga. Maksudnya bila kita dah buat haji, kita macam bayi yang dilahirkan. Maksudnya kita ni hebat. Tiba-tiba kita masuk tahun. Namanya tahun, kita ambillah sebagai hijrah Nabi. Tahun hijrah. Sebab kita hijrah untuk membina satu kerajaan Madinah. Maka cadangan tu diterima. Sayyidina Ali kata, kita mulakan dengan Muharram. Sebab kita diampun dosa.
Maka sahabat pun menerimalah. Maka dimulakan awal bulan ialah Muharram. Kemudian tahunnya dinamakan Hijriyah. Itu yang menetap siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Berlaku peristiwa hijrah 27 Safar. Ketika pagi itu, berlakulah satu mesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni ialah tempat yang dibina oleh nenda Nabi. Nenda. Nabi nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kan? Bin Abdul Manah bin Hashim bin Abdul Manah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai sampai kepada Adnan tak ada khilaf. Tapi daripada Adnan sampai kepada Nabi Adam ada khilaf. Menunjukkan apa? Qusay bin Kilab ni lah yang membina Darun Nadwah. Tiba-tiba mereka mesyuarat di kalangan puak-puak Quraisy ni, dia berkata yang diketuai oleh Abu Jahal. Abu Jahal ni namanya Amru bin Hisham. Nabi pernah berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada dua Umar. Umar yang pertama ialah Amru bin Hisham lah, namanya Abu Jahal. Gelaran dia Abu Jahal. Yang kedua ialah Umar Al-Khattab. Lalu Allah bagi hidayah kepada Umar Al-Khattab. Abu Jahal ni namanya Amru bin Hisham. Dia bukan digelar Abu Jahal. Tapi oleh kerana dia benda hak tak elok tu, dia cukup pandai. Benda hak tak elok, kira dia paling cerdik lah. Benda hak elok, dia tak cerdik. Dalam kita ada tak? Ada no? Kadang-kadang dalam mesyuarat nak buat ma'al hijrah. Dia duduk dalam AJK, tanya pendapat, tak ada pendapat. Tak reti nak bagi pendapat kan. Tapi dalam nak sambut tahun baru, tak ada bagi pendapat, dia angkat tangan dah. Karaoke. Kalau bahas tak elok, dia cukup pandai. Adik-beradik Abu Jahal lah tu. Benar? Abu Jahal ni benda baik, dia tak reti. Tak reti, dia duduk dalam jawatan kuasa tu, dia ketua. Dia jadi pengerusi. Maka dia kata, Muhammad ni nampak sangat telah mencemarkan kita, menghina Tuhan-Tuhan kita, mencerca Tuhan kita, menghina kita, menyembah batu. Jadi apa pandangan tuan-tuan? Bangun nama Abu Aswad. Abu Aswad kata, apa kata kita tangkap Muhammad, kita pergi buang pergi jauh-jauh. Supaya dia jauh daripada kita. Abu Jahal kata, dia cerdik dalam benda tak elok. Dia kata Muhammad ni digelar Al-Amin. Amanah, cara cakap dia pandai. Kalau dipindah jauh-jauh, nanti dia cakap, dia tunjuk akhlak dia, semua pakai ikut, nanti serang kita balik. Yang ni tak boleh pakai ni, idea ni, tolak. Bangun seorang lagi, apa kata, kita buat satu peti, kita buh dalam Masjid Haram, dalam Kaabah, kita ambil Muhammad, buh dalam tu. Kita biar dia jangan bagi makan, bagi minum, biar dia mati kering. Abu Jahal kata apa? Hampa ingat Muhammad ni siapa? Dia keturunan Bani Hashim. Bani Hashim ni orang yang hebat, yang memberi makan kepada orang yang datang ketika haji, termasuk juga Bani Umayyah. Bani Umayyah tuan-tuan bagi makan kepada orang yang menunaikan haji masa tu. Bani Hashim hebat, tak boleh kita tolak yang ni, tak boleh pakai. Jadi macam mana nak buat? Tiba-tiba Abu Jahal kata, apa kata kita bunuh Muhammad ni? Bunuh tu oi. Dia berkata nak bunuh hang kata Bani Hashim. Nanti dia pun ambil tindakan. Bisik iblis datang menyerupai seorang lelaki, dia kata, apa kata kita lantik di kalangan pemuda-pemuda Quraisy ini seorang anak muda daripada satu kabilah. Depa ni pandai main pedang, hantar pergi rumah Muhammad, cincang dia. Terus pendapat dia diterima. Pada pagi tu, maka mereka pun berpakat buat keputusan. Okey, malam ni pukul 2 pagi kita hantar 20 pemuda-pemuda Quraisy yang hebat main pedang bunuh Muhammad. Nabi Muhammad ni ialah apa? Nabi yang mana dia akan diwahyukan. Maka Jibril datang pada petang tu. Wahai Muhammad, mereka telah mencyorat di Darun Nadwah nak bunuh kamu. Malam ni dia nak hantar 20 pemuda Quraisy, kamu akan dicincang mati. Nabi Muhammad, tuan-tuan, dia buat macam mana? Bila dah dapat, dia pergi cari sahabat yang baik. Sebab tu dalam hidup kita, tuan-tuan, nak kita buat baik, kena cari sahabat yang baik. Sebab tu Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang dengan agama kawan dia. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Tengok dengan siapa kita kawan. Macam kita lah anggota polis lah. Kalau kita ada kawan yang baik, peganglah elok-elok. Jangan lepas. Kawan yang baik macam mana? Kawan yang ingat kita tentang akhirat kita. Kawan yang tak menyusahkan kita. Jumpa dia, tak fikir pasal hutang. Ni kalau jumpa dia, nampak muka dia hutang lah. Kan? Hutang nampak muka dia lah. Yang tu tuan-tuan lari lah. Dia tak menyusahkan kita. Sebab tu saya ada kawan baik. Kawan baik saya, Ustaz Aslin kan. Sebab apa? Bila kami berjumpa, kami rasa tenang. Dan tak menyusahkan kami. Saya tak hutang dia, dia tak hutang saya. Kadang-kadang kami tolong sama-sama. Nah, tu pegang kawan. Dr. Izhar Arif. Tu kawan lah. Lagi Ustaz Nur Hisham. Tu kawan-kawan kami lah.
Dan bila jumpa ni tuan-tuan, kami rasa tenang hati. Datuk Badli Shah, kami ada grup kami lah, grup geng-geng namanya Geng Kuda Merah. Tak boleh pakai yang merapu dalam tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk dalam tu, dia terkejut tuan-tuan, ni ustaz apa? Sama lah kan, biasalah kan. Tapi itulah tuan-tuan, pegang elok. Macam tu Nabi Muhammad dia ada kawan dia nama Abu Bakar. Macam tuan-tuan kerja ni tuan-tuan, kalau ada kawan yang baik, kawan itulah tolong nasihat kita. Pegang elok. Sebab apa? Sebab kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita mati memerlukan orang untuk mandikan kita kapan kita, untuk semayang jenazah kita. Jangan kita duduk belagak lah. Macam saya ustaz kan, belagak apa? Apa yang ada kat saya? Kan, kereta saya. Esok kereta kita terakhir van jenazah. Pangkat kita kan, tuan-tuan pangkat semua ni, saya pun takut tuan-tuan tengok. Tapi bini saya pangkat banyak lagi. Paku penuh. Sama dengan bini tuan-tuan kan. Tuan-tuan 3 paku, dia banyak paku. Tu tudung, dia paku penuh. Tadi bersiap tuan-tuan, saya kata awak hang lama ni nak pergi ceramah, rupanya penuh paku ni. Buta ni, weh, hang ni lebih kalah pada polis ni. Paku banyak. Nak belaga apa tuan-tuan dengan pangkat kita? Pangkat kita terakhir, Allah yarham, Allah yarhamah. Betul tak? Kita nak bangga dengan apa? Dengan pakaian kita yang cantik. Pakaian kita terakhir, kain kapan ya? Kita nak bangga dengan rumah kita yang besar. Rumah kita terakhir, liang lahat aja. Kadang-kadang kita nak bangga dengan perfume kita yang wangi. Perfume terakhir kita, kapok baru ya. Apa ada kat kita? Sebab tu, kawan ni lah kena nasihat kita. Nabi Muhammad pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, malam ni mereka nak bunuh aku. Macam mana nak buat? Tak apa, dia kata, malam ni kita hijrah, kita keluar. Kita pergi Madinah. Mereka buat perancangan elok. Sebab tu nak buat sesuatu kena ada perancangan yang elok. Mesti ada perancangan. Sebab tu, we have a manager. Nak cakap orang putih sikit no? Sometimes you deliver your talk in English, that mean you are a clever person. Nampak dia faham tu kan sekarang ni. Ni kan orang cerdik ah. Aku ceramah kat Bali, aku cakap haram tak gelak. Dia berjawab apa? Tak tu. Tak today. Tapi orang Bali cakap, orang putih betul tak? Tak today. Nah, kan? What is the day for today? Tak today. Orang Bali nonton. Bilik A. Pernah ceramah tabung haji, pergi ceramah kat Bali. Dia tahu okey, habis ceramah kita tunggu bilik A. Rupanya bilik A tu bilik ayak. Semua jamaah Bali duduk dalam bilik ayak. Tabung haji tanya apa siapa? Bilik A. Bilik ayak. Sama tadi. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, dia kata kita hijrah lama. Perancangan ada. Jadi kena ada good manager. Macam tu tuan-tuan kan. Tuan-tuan ada ketua polis, ibu pejabat, timbalan ada. Mesti ada a good management. Kalau tak ada, lingkup kita. Sebab tu, kita kena respect ketua kita. Sebab dilantik. Selagi mana dia menjadi ketua kita. Itu di antara sami'na wa ata'na. Begitu juga, apabila Sayyidina Abu Bakar diberitahu, kita hijrahlah malam ni. Nabi atur perancangan. Macam mana? Nabi akan keluar pukul 2 pagi. Ketika itu diatur, Sayyidina Ali ni menantu Nabi tuan-tuan. Menantu Nabi, dia boleh tidur atas reba menantu dia. Tuan-tuan boleh tidur tak? Saya, bila anak saya kahwin, saya try tidur atas reba menantu saya. Kali pertama ya, lepas tu tak tidur dah. Tahu siapa? Mamak bulu penuh. Aku geli tuan-tuan. Tak, ada mamak minta maaf. Saya tarik balik, hormat, saya tarik balik. Allah. Nabi tuan-tuan dalam satu peperangan, kadang-kadang orang cerita, orang marah kita kan. Tapi ada satu riwayat menceritakan. Nabi balik dalam satu perangan, Nabi cari Sayyidina Ali. Ya Ali, aina anta? Mana kamu? Ana hina ya Rasulullah. Ta'al ijlis hina. Mari duduk sini. Bila duduk, Nabi tidur atas riba Sayyidina Ali. Dalam satu riwayat, bila tidur tuan-tuan, rupanya Sayyidina Ali tak semayang asar ni. Jaga-jaga, Nabi tanya, Ya Ali, kamu semayang asar belum? Belum ya Rasulullah. Kenapa tak kejutkan aku? Apa kata Sayyidina Ali? Masakan aku nak kejut, yang tidur atas rebaku ini ialah Rasulullah. Rasulullah. Bukan Pak Ma'un. Rasulullah. Nabi tengok-tengok matahari nak jatuh dah. Nabi pi, demi aku di bawah kekuasaanmu, jangan benarkan matahari ini jatuh sehingga Ali solat. Selesai solat. Matahari tu tak jatuh. Masa tu Bilal duduk standby dah nak azan.
Tak jatuh-jatuh. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Habis saja Sayyidina Ali solat, baru matahari jatuh. Kerana apa? Meraihkan Rasulullah. Bapa mertua tidur atas rimba menantu. Allah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, Nabi rancang elok. Wahai Ali, kau tidur di atas katil aku. Tidur dalam keadaan mati. Tuan-tuan sanggup tak? Mati. Mesti mati. Maksud dia, tidur tu mati lah. Mengganti Rasulullah. Tapi oleh kerana Rasulullah sanggup. Allahu Akbar. Nabi tidur. Sayyidina Ali tidur. Bila tidur tuan-tuan pukul 2 Nabi bangun. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau nak bangun awal, tidurlah awal selepas Isya. Jangan tuan-tuan nak bangun pukul 4, tidur pukul 3. Tak ada harapan. Dan memang tak dapat lah. Dia silap subuh pun terlepas. Tidur awal, akan bangun awal. Sebab apa? Nak cerita ibadat ni, tak boleh cerita. Dia kena buat. Orang yang buat, dia akan rasa kemanisan. Macam tuan-tuan lah, selalu duduk semayang kan. Tiba-tiba tuan-tuan bertugas. Tak boleh nak semayang. Tuan-tuan rasa macam mana? Tak boleh duduk dia. Nak semayang macam mana ni? Maksud dia ada iman tu. Ada pun tuan-tuan pergi rumah orang. Tuan-tuan tak pernah tinggal solat. Tiba-tiba sampai rumah menantu kita, dia tengok TV waktu maghrib. Kita rasa macam mana? Macam mana nak habaq lagi, takut elon bulanan tak dapat. Macam mana nak habaq kan? Last kali tuan-tuan keluar pergi semayang kat surau. Ada iman lah tu. Tapi kalau tuan-tuan duduk, dia tengok TV, tuan-tuan pun tak apa, balik khadar. Maksud dia tak rasa kemanisan dalam ibadat. Nak tahu bila tak boleh nak buat. Kita akan rasa nikmatnya tuan-tuan dalam ibadat. Sebab tu bila Sayyidina Ali tidur, mati tuan-tuan. Bukan hidup. Maksud dia kematian yang menanti. Bangun-bangun tuan-tuan, Nabi keluar. Tengok-tengok pemuda Quraisy dah 20 dah kepung dah. Nabi dengan mukjizat yang ada, dia genggam pasyak tu. Dia baca surah Yasin ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Bila tiup, pemuda yang pegang pedang tadi semua lena. Tuan-tuan, kami dulu mengaji pondok. Tok guru pondok kata, hampa main ni naik motor lesen tak? Tak ada, dia kata. Ni pakai kepiah macam mana? Pakai kepiah dah, pakai kepiah, pakai serban, helmet tak ada. Tu kalau polis tahan, tak tahu. Dia kata hampa baca ayat ni. Dia ingat polis tu bodoh. Rupanya mereka buat sungguh. Tengok-tengok depan ada roadblock. Mereka pakai serban, rotek tak ada. Mereka tengok tu guru tu, naik-naik, polis! وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ. Rupanya polis tu pun dengar kuliah juga. Dia tiup. Alhamdulillah. Dia tiup muka polis tu tarik, terus masuk balai. Rupanya polis tu pun ngaji juga tuan-tuan. Jangan main dengan. Macam tuan-tuan lah baru dengar dengan. Tuan-tuan try tengok baca, insya-Allah. Dia berdinding tuan-tuan. Jadi kita nak beritahu, bila Nabi baca aja, Nabi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh dalam hidup kita, sebelum pencen, pergilah umrah dulu. Ada orang kata umrah ni sunat dah, umrah pertama wajib. Al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah ke umrah ni ampun dosa. Ada orang kata, Ustaz saya tak ada duit. Bohong lah, polis duit ada. Pergilah tuan-tuan, wajib yang pertama. Jangan kata sunat. Jangan kata siapa lah, pencen saya. Saya ingat kawan saya tuan-tuan, dia pencen paku satu besar tu, macam DSP, lepas tu ada 2 lagi bintang. Orang panggil apa tu? Crown satu, lepas tu ada 2 tu. Kalau askar saya tahu, kenalah. Panggil apa? ACP. Tinggi tu. ACP. Kita jom pergi umrah. Tak apa, pencen. Pencen pergi ya. Loh, pencen 2 hari ya tuan-tuan. 2 hari ya pencen. Lepas tu dia pergi makan angin Indonesia, mati di Indonesia. Kerana usus dia tak boleh nak peristalsis. Maksud dia bila masuk makanan dia tak boleh. 2 hari mati. Duit dalam bank banyak. Allahu Akbar. Lepas iddah, bini menikah lain. Sayang tuan-tuan. Bila tuan-tuan, nampak simpan duit mentik edi. Ni menikah lain. Allahu Akbar. Tengok-tengok sedih tu. Saya minta jumpa bini dia. Daripada Faraid kan tanya dia. Kau buat tak badan haji kat abang? Dia kata kena buat ke? Sampai tanya macam tu. Kena buat ke? Saya kata kena buatlah badan haji. Dia tak pergi umrah, tak pergi haji, tak pergi. Loh, habislah kami Faraid. Dia kata, tak ada apa. Orang tu duduk dalam kubur. Jam tuan-tuan. Dah lah bini nikah lain dia. Duit habis. Faham tak ada.
Aduh. Jadi tuan-tuan, jomlah pergi Mekah lu, pergi umrah lu, pergi tengok lu. Kurang-kurangnya bila kita mati, Allah kata hang pernah ziarah akan rumahku. Hang pernah, Nabi kata hang pernah ziarah, sebab Nabi pernah sebut dalam hadis dia. Saya lupa matanya. Sesiapa yang menziarah aku ketika aku dah meninggal, seperti mana dia ziarah aku ketika hidup, maka salamnya aku jawab. Maksudnya kita bagi salam tu Nabi jawab dalam alam barzah, dalam alam kubur. Jadi tuan-tuan ada kesempatan sebelum pencen, pergilah tuan-tuan. Pergi tunjuk muka lu. Ya Allah, aku dah sampai, ya Allah. Saya ni pandai psikologi tuan. Kalau saya bawa umrah, siapa tak teriak tak tahu lah. Namanya tentera, polis apa semua. Saya bawa baru ni tentera 3 orang. Pencen 21 tahun. Tengok kemas, pegawai warren 1. Hak jaga apa nama padang kan, padang kawat dia. Kot, diam. Muka. Dah nak pergi umrah dengan ustaz. Ni apa Kita tanya bini dah. Abang kerja apa? Pegawai warren ustaz. Dia cakap macam pegawai warren, nak pergi umrah dengan ustaz. Macam dia bagi arahan tu. Skor sedap. Dia kata tak apa, ada kosong. Jangan tak buat kosong, dia kata. Saya nak pergi sungguh ni. Macam arah kita. Kita tak apa. Allahu Akbar, buhung kan tuan-tuan. Sampai depan Kaabah duduk, saya main perasaan. Sebab saya bagi earphone seorang satu. Saya akan bercakap lah. Bila cakap, semua akan dengar. Jadi dengar di telinga suara saya. Saya kata jemaah duduk. Dia duduk lah. Muka macam jebon. Rupanya tuan-tuan, muka aja, hati ada taman, buhung lah. Saya kata tengok Kaabah 20 pahala. Dia tengok saya main perasaan. Ya Allah, kalau nak ikut ada duit, kami tak ada duit ya Allah. Kalau nak ikut kami sihat, kami tak sihat. Rupanya dia genci mana? Kalau nak ikut kami lapar, kami tak lapar. Rupanya dia bini 2. Betul bayang tengok. Kalau nak ikut ya Allah, kami ni tak ada kesempatan ya Allah, tapi engkau bagi ya Allah kesempatan ni. Ya Allah, kan dia dengar kan? Ampun dosa kami ya Allah. Hak jebon tadi terus. Allah. Pegawai warren teriak puduh tuan-tuan. Teriak. Habis-habis teriak kan, tawaf apa semua sa'i, dia main peluk saya. Ustaz, dia kata, saya susah nak teriak tu. Tapi ni saya teriak ustaz. Saya tanya dia pasal apa? Banyak dosa ustaz. Apa dosa yang saya tak buat? Lepas tu kita pandai. Kita psycho kan. Kita korek korek satu-satu. Saya bini 2 ustaz. Zina ni biasa bagi saya. Dia sebut dia sebut zina. Macam-macam lah. Kita pun dengar lah kan. Dalam hati tu dia dosa dia ni. Tapi hidayah milik Allah, tuan-tuan. Tuhan buka pintu hidayah dah. Allah. Saya pernah cerita tuan-tuan dalam YouTube kan. Hidayah ni milik Allah sebelum kita cerita sejarah. Saya pernah bawa orang gangster. Saya ceramah macam ni lah di premis dia. Dia ada 100 backhoe. Backhoe tu yang korek tu kaya. Lori punya banyak. Dia duduk ceramah macam ni, duduk depan. Dia habis ceramah, nak ceramah tu dia tanya, "Tuan, saya bagi Pak Long dah, Pak Long pernah pergi umrah tak? Pergi haji?" Tahu dia kata apa? "Tak pernah. Punya kaya tak pernah." Saya kata, "Pak Long tak pernah pergi?" "Tak pernah." "Pasal apa tak pergi?" "Tak sampai seru." Bila tak sampai seru, tak boleh kata apa kan. Lepas tu saya abang ada ni, saya seru Pak Long. Dia sebut yang ni, kita tak boleh kata apa. Hidayah tak sampai. Tak boleh kata apa lah. Macam anggota polis kan, kadang kita suruh buat baik, hidayah tak dapat lagi, tak boleh kata apa kan. Sebab tu kita kena doa banyak-banyak kan. Kata tak apa. Rupanya tuan-tuan, saya kata macam tu, jom pergi dengan saya. Dia tak kata tak sampai seru, tak dapat hidayah. 2 minggu saya nak bertolak, dia main naik motor Harley Davidson. Main sampai-sampai kat rumah saya, dia bagi bunyi horn. Horn bukan bunyi pet. Bom. Saya buka-buka. "Pak Long!" Terus dia tengok muka saya. "Ustaz, dah sampai seru." Dia dah sampai seru macam mana? "Ustaz, saya nak pergi umrah dengan ustaz." Saya kata, "Mana boleh 2 minggu orang nak bertolak. Dah siap semua, dah visa apa semua tiket." Dia kata saya, "Orang nak pergi dengan dia, tak mau bawa dah." Saya kata, "Ni macam mana Tak apalah. Kami pergi dulu, Pak Long pergi kemudian. Dia pergi seorang kan. Tak apa. Yang penting pergi dengan ustaz." Dia tak tahu apa, tuan. Tak tahu apa. Memang tak tahu sungguh. Quran tak kerti baca. Tak apalah, jom. Dia kata, "Macam mana ni?" Sampai atas kapal terbang nanti pakai kain ihram. Pakai kain ihram sampai kat miqat nanti dia akan bagi tahu. Sampai kat miqat, niat. Nak niat macam mana? Niat dah.
Jadi saya daripada Madinah, saya akan pergi ambil di Jeddah. Jadi kami pergi ambil di Jeddah, pakai ihram siap, niat di Zulhulaifah, kan? Pergi ambil dia niat di Qanul Manazil atas kapal terbang. Ambil dia pakai ihram. Ambil sampai dekat hotel, nama Qurtobah hotel tu, saya ingat lagi. Saya kata jemaah, tak ada lah, jom kita pergi masuk tawaf, clearkan umrah kita. Nanti ramai orang. Okey, yang lelaki, itibak. Kau tahu tak itibak? Itibak dia maksud dia buka bahu kanan. Kain ihram tu buka bahu kanan, tutup bahu kiri. Ni sunnah Nabi. Pak Long ni kata, itibak tu binatang apa? Saya kata, buka ni. Dia kata, kalau tak buka boleh tak? Saya kata, ni sunnah Nabi. Buka. Sebelum dia buka, dia selak. Kan dia tutup macam tu, dia selak. Selak ada ni. Tatu kala jengking, skorpion. Besar dengan ekor panjang. Saya tengok-tengok, kita orang Melayu kita ni, kalau jahat-jahat, tatu jarang ada. Dia tak? Sebab, bila ada tatu mandi dah tak sah. Macam mana dengan ibadat lain? Ni, tatu ni. Saya kata, Pak Long, jangan tanya dengan Ustaz. Saya banyak dosa. Tu saya nak main dengan Ustaz tu. Sebenarnya saya takut nak main dia tu. Pasal apa? Mereka duk cerita macam-macam. Kadang sesat lah, tak nampak Kaabah lah. Saya takut tak nampak sesat ni. Dia nak. Dia kata, tak apa. Ni macam mana ni? Nak buka tak buka? Buka. Dia buka. Dia berjalan. Semua bakat tengok dia. Ni gangster mana ni? Muka Melayu. Kan? Ada tatu. Kalau Mak Saleh tak apa, dia buat tak tahu lah. Dia buat tak tahu. Sampai saya pandai. Saya bawa orang. Kalau orang tu tak pernah pi, senang tuan-tuan. Daripada bawa orang yang pernah pi. Kalau pernah pi Ustaz tu, kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Oh, pandai. Kalau tak pernah pi, senang. Okey, lubang ni sangat baik, tuan-tuan. Sunnah Nabi terjun. Mereka terjun semua. Mereka tak pernah pi kan. Jadi kita lah, tak buat macam tu lah, cerita, buat lawak kan. Dia kata, jemaah masuk. Masuk sampai depan Kaabah, saya kata, jemaah duduk. Jemaah angkat kepala, saya main perasaan. Main-main tuan-tuan. Dia tengok Kaabah, dia angkat tangan. Ustaz, nampak Ustaz. Dia ingat tak nampak. Bila kata nampak, ayak mata keluar. Siapa pernah beritahu saya ni setahun tuan-tuan, hampir 40 kali. Tapi tengok Kaabah duk keluar ayak mata macam tu. Baru ni setahun tak boleh pi kan PKP. Allah rindu tuan-tuan. Tiba-tiba boleh pi pula bulan 1. Alhamdulillah, pi tengok Kaabah. Tapi tak boleh pegang sebab PKP kan, COVID. Ni daripada buka dah. Dia tengok Kaabah, dia teriak. Dia angkat tangan tu. Ustaz, ampun dosa saya. Dia minta saya ampun dosa dia. Dia jadi excited. Saya kata, Pak Long, minta ke Allah. Lupa Ustaz. Terus ya Allah, ampun dosaku. Dia teriak. Di Mekah, seorang teriak, semua teriak. Kan duduk dekat-dekat. Bila dia teriak, semua teriak. Bila teriak, sambil perasaan. Dia kata, jom bangun. Jom kita tawaf. Habis tawaf, saya bawa duduk depan makam Ibrahim. Bila dia duduk sebelah saya, dia main seorang. Dia duduk pegang saya, dia tak tahu apa. Dia takut, tak tahu. Pegang. Saya kata, Pak Long, doa. Dia kata, nak doa apa Ustaz? Saya tak kerti bahasa Arab. Melayu pun tak pernah doa. Dia ada ni. Pak Long, doa malah apa pun. Saya amin lah. Terus dia, ya Allah, aku pernah rogol perempuan ni. Dia sebut nama. Ampun dosa aku. Aku pernah buat orang ni. Aku pernah bully orang ni. Saya duduk dengar, amin, sambil duduk dengar tu. Dia ni dosa. Kira apa yang dia sebut tu tak mampu kita dengar. Memang dahsyat dia ni. Dosa memang dahsyat. Tu yang ada tatu, kepala gangster lah. Dia kata, Pak Long, banyak ni dosa tu. Banyak dosa. Tak apa, jom kita pergi sa'i. Elok sa'i apa semua. Saya pun tahalul, saya doa. Ketika tahlul, ya Allah, ampunlah dosaku. Seperti mana gugurnya rambutku ketika tahlul, ya Allah. Dia dengar tu teriak. Habis teriak. Saya kata, Pak Long, jom kita pergi multazam. Pak Long seorang kan? Jom Ustaz, jom. Multazam kan di antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad. Tempat tu lebih kurang macam ni lah. 3 kaki. Jom. Dia pergi lah. Sampai penuh orang. Duk berebut. Jadi tunggu lama setengah jam. Tak dapat lagi. Dia tu duduk doa punya lama. Arab tu. Pak Long tadi. Ustaz. Bagi saya Ustaz. Dia nak tumbuk Arab tu. Dia kata, Pak Long di depan Kaabah kan. Astagfirullahaladzim, lupa saya. Mengang kepala gangster ni dia bawa tuan-tuan. Dia nak tumbuk Arab tu. Saya kata, sabar. Saat lagi lebih kurang dalam 15 minit dia keluar. Elok 15 minit dia keluar. Tinggal kosong. Saya tolak Pak Long tu. Tolak dada dia kena Kaabah. Dia angkat tangan. Ya Allah, ampun dosaku. Ya Allah, dia teriak. Dia teriak sungguh tuan-tuan. Allah, nak cerita tak erti lah orang yang ada hati tahu. Dia teriak, dia senyap. Saya bisik kat telinga dia, Pak Long, minta ampun dosa pula mak ayah. Dia biar Allah ampun dosa mak ayah aku. Lepas tu dia senyap pula.
Minta ampun dosa bini, anak-anak. Ya Allah, ampun dosa bini. Lepas tu dia senyap pula. Minta lah yang lain pula. Nak minta apa pula Ustaz? Sampai tak tahu nak minta doa. Dia kita minta lah apa-apa pun. Dia boleh minta habis, senyap. Dah senyap dah 20 minit. Saya dapat long sudah. Bagi orang lain pula. Saya tarik dah. Dia kesat air mata tuan. Duduk dekat makam Ibrahim. Ustaz. Saya dapat long. Apa rasa? Ustaz, saya umur 55 Ustaz. Saya tak pernah teriak. Ni saya mai tengok Kaabah, dada saya kena, saya teriak Ustaz. Saya kata kat dia, itulah hidayah milik Allah. Saya tak ada. Rupanya hidayah sungguh. Dia duduk di Mekah tu, dia niat nak buang tatu ni. Dia buat macam mana? Allah, dia balik-balik, saya tengok nak baca khutbah, dia duduk sebelah saya. Pakai jubah, pakai serban. Ui, berubah sungguh. Saya tengok Pak Long. Balik Mekah ni macam mana? Alhamdulillah Ustaz, hidayah milik Allah. Dia ulang balik saya punya. Dia kata hidayah macam mana? Dia selak lengan jubah tu. Tengok ni, tatu ni tak ada dah, tapi merah menyala, isi. Saya kata Pak Long buat apa? Tahu dia buat apa? Dia doa nak buang tatu tu, dia balik dia pasang setrika. Dia pasang setrika tu panas. Dia ambil setrika tu dia letak. Dia letak, dia angkat, lekat kulit tu. Maksud dia tatu tu terkeluar. Saya kata Pak Long sanggup buat macam ni ya? Tahu dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya Ustaz daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Nama dia hidayah milik Allah. Sebab tu tuan-tuan dia kasih. Kita ni kadang-kadang kalau Tuhan buka hati kita tak boleh kata apa. Tak boleh kata apa. Macam 2 hari lepas mai, Ustaz, saya nak bunuh diri. Ayah kaunselor tuan, penin lah tuan. Mai nak bunuh diri. Kan? Cerita betul tu sedih kan. Mai nak bunuh diri. Dia mai macam mana? Dia main dengan ni beg belakang bubuh bata dah. Orang bertam. Saya tak pasal apa. Rupanya dia sayang bini dia sangat tuan. Bini dia mati. Dia tak boleh terima. Dia kata Ustaz, bini saya pasal apa mati? Tuhan tak adil. Saya tak pasal apa Tuhan tak adil. Bini saya sayang tak. Kenapa ambil bini saya? Awak tak ambil saya. Dia kata, abang ni, saya dah siap Ustaz nak terjun Jabatan Pulau Pinang. Tonton bayang tengok. Saya pun silap tuan-tuan. Masa keluar-keluar tu dia kata, ni Ustaz Abdullah Khairi ke? Aku pun dia tak kenal. Silap saya kata, ya. Kalau aku tahu, aku tak mengaku tuan-tuan. Buat pening kepala lah. Saya pun mengaku, ya. Nak sembang dengan Ustaz sikit. Dia kata, sembang apa? Saya nak bunuh diri. Terpaksa 3 jam tuan. 3 jam duduk dengar. Dia cerita, teriak, bagi dia luah. Saya kaunselor ni bukan menyelesaikan masalah. Kan? Kaunselor ni, dia yang selesai sendiri. Kita dengar ya, kaunselor kan. Ni saya ada masalah. Ya. Ni nak buat macam mana? Ya. Dia kali kita kena baik tu. Ya. Dia selesai. Kaunseling, orang kaunselor kan. Kaunselor bukan menyelesaikan masalah. Dia pendengar yang baik. Saya dengar 3 jam tuan-tuan. Lalunya 45 minit ya kaunselor. Allah nak bunuh diri. Allahu Akbar. Last kali saya touch dia. Bagi dia down, akhirnya dia boleh terima. Baliklah 3 jam tuan. Lepas 3 jam balik apa semua, 3 hari lah. Dia hantar mesej saya, Ustaz, saya redha Ustaz. Sebab tu dalam hidup kita ni, sebenarnya bahagia bukan kita duit banyak, bukan rumah besar, bukan isteri cantik. Kita bahagia ni apa dia? Bila kita redha apa Tuhan bagi. Kita kadang-kadang dengan kakak-kakak belakang, komplain macam-macam. Saya nak cerita, suami saya teruk Ustaz. Baru ni jumpa, Ustaz, suami saya teruk. Itu macam mana? Saya kalau boleh lah menikah dengan Ustaz. Lepas saya tanya dia teruk macam mana? Yang kata nak nikah dengan Ustaz tu. Dia ingat Ustaz elok sangat kan? Tidur saya tak boleh lena. Dia kata tidur macam mana? Berdengkok Ustaz. Dengkok macam mana? Macam sombong kapal kan? Bunyi macam mana? Hau. Sampai saya duduk Ustaz. Bila kapal nak berlabuh ni? Ni nak cerita kat kau duk komplain suami macam sombong kapal. Kau ingat Ustaz tak sama? Hampa tahu tak Ustaz Aslin tu? Perut dah boleh duduk dalam raga motor. Dia tidur. Jangan tanya bang. Tu, aku tahu lah aku sahabat baik. Tu hak seorang lagi tu nama Samsul Debat. Hampa try nak kereta sekali. Kalau dia ceramah letih dia duduk. Nam. Dia bercakap tuan-tuan. Dia bercakap. Tu Ustaz tu. Kakak jangan komplain kau. Nampak buat live kak? Aku tarik balik Abu Muhammad. Lagi depan samar aku amboi. Tapi yang dia betul. Saya agak tegak dia. Ustaz. Awak. Ustaz bercakap. Mana bercakap? Memanglah tak bercakap. Hang tidur. Dia leno ya. Ngam. Kalau faham tak apa, haram tak faham. Hama ya. Ustaz orang lain pun.
Sebab tu kadang-kadang kan kita kau kena ingat ada yang teguk macam-macam bunyi pada, tapi kau kena ingat satu hari dengkok tu tak ada dah. Ada seorang makcik mai jumpa saya, Ustaz, dia kata saya rindu suami saya. Saya kata kenapa? Ketika dia tidur, Ustaz, bila letak kepala dengar dengkok lah tak ada dah, Ustaz. Sebab tu bila suami dengkok bagi galakan. Kan bila dia kok tambah buat macam Piramli kan. Bila bagi galakan dia kat tambah bagi galakan. Sebab satu hari tak ada dah dengkok tu. Kak akan rindu kak. Kita jangan komplain lah, semua orang sama ya. Yang penting apa? Redha apa Tuhan bagi. Bahagia kita. Ni kadang-kadang kan kakak abang-abang kita, apa isteri Allah, isteri teruk lah. Saya kahwin dengan isteri saya cutting 36, 26, 36. Masa kahwin tuan-tuan, naik motor polis. Kan polis kan? Polis tu. Dah kahwin lah. Bila sampai traffic light, expire masa tu. Laju. Kita buat je ni. Nanti dia belaga. Oh, syok tau. Hamba pernah buat lah mudah-mudah. Lah ni. Reda lah tuan-tuan. Aku naik motor haram tak belaga. Dia pegang belakang. Dulu 36, 26, 36. Lah 82 daripada atas bawah. Abang reda lah bang. Itulah nama bahagia. Saya boleh hidup 36 tahun dah. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita kadang-kadang komen macam-macam, kan? Dapat bos tak mau lelaki. Ada orang kata, bos tak mau. Ada bos tak mau perempuan pun tak? Bos perempuan peninu. Bang, kalau nak tanya betul-betul lah orang lelaki, orang perempuan. Kalau nak bos lelaki ke perempuan? Lah jujurlah, tak apa. Tak apa, lelaki ke perempuan? Tengok, nak lelaki. Saya pun confuse, dia orang ni lelaki ke perempuan ni? Dia orang nak lelaki. Kalau abang semua ni, kan, anggota polis. Kalau nak bos, andai tuan tak ada lah kan. Nak lelaki ke perempuan? Lelaki. Saya pun sama anak lelaki. Sebab apa? Sebab perempuan ni cerewet, nanti tak? Bukan cerewet. Perempuan ni teliti. Teliti sebenarnya. Tuan-tuan try tengok buah lelaki yang perempuan. Buah lelaki kata apa? Esok aku nak kertas kerja ni pukul 12 pagi. Yang penting siap, betul tak? Yang penting siap, cuba kena perempuan. Saya nak kertas kerja ni pukul 12 Dia boleh habaq tu. Jangan tebal sangat, terang ni sudah. Saya tak larat baca. Lepas tu kena ada nombor, lepas tu kena ada spacing tepi 1.2. Dia habaq semua. Lepas tu ada nota kaki, semua dia habaq, detail tu. Orang lelaki pukul 12 siap. Yang penting siap. Sebab tu saya suka buah lelaki. Kalau mesyuarat, buah lelaki mesyuarat berapa? 20 minit, sejam tu kira lama. Buah perempuan 5 jam, belum tentu dapat keputusan. Betul tak? Orang lelaki senang, mesyuarat 20 minit je. Mesyuarat tu, okey, mula-mula tahu kerja ni hang nyamat. Kerja ni Usop. Yang ni Din, yang ni Fatimah, dia tak buat apa. Inilah namanya a very good manager. Orang perempuan, dia nak buat semua, betul tak? Dia takut kalau bagi tak siap, dia nak buat juga. Orang lelaki tengok, dia pandai, dia delegate semua, tuan-tuan. Itu namanya very good manager. Tapi kalau kita faham, senang, tuan-tuan. Kalau saya psikologi, orang lelaki ni, dia tak banyak daya memilih. Sebab tu orang lelaki tengok. Mai, yang penting tie, baju, seluar. Dia tak kira tie tu betul tak betul, yang tak ni. Tengok orang perempuan. Baju, tudung kena sama. Lepas tu tudung tu kalau dia serika, letak atas katil, hampa jangan try pergi duduk. Hampa nak mampu boleh. Pakai tak pilah shopping hari tu, tuan-tuan. Aku kena dah. Sama ya. Oning mau elok, oning. Oning jatuh, dia tak keluar lah kereta. Jaga tuan duk betul. Apa ni? Ni oning ni tak buat. Aku tahu oning siapa nak tengok Ni hengit tak keluar. Dia banyak daya memilih. Orang lelaki senang. Kan? Pis surau, baju tak serika. Pakai kain dia. Spender pun tak pakai. Ni ustaz tu. Banyak haduk pis mayang tu game pencin. Mana pakai spender? Tanya spender pakai tak? Ustaz pun sama tak pakai apa?
Pakai jubah, pakai kain. Tak pakai lah. Saya selalu pergi masjid tak pakai lah. Kan? Memang tak pakai lah. Sebab senang bergerak. Oh, lagi senang. Kadang kepiah. Lantam lah. Tik lalat penuh. Mampu dia lepas semayang dah. Dia pergi semayang baju kuning seluar hitam. Biasa tu. Kan? Kain warna tak apa-apa. Orang perempuan jaga. Dia particular. Sebab tu orang lelaki ni tak banyak daya memilih. Kalau dia pergi beli, dia nak 9 barang, ada satu kedai lah. Senang. Kepiah, baju, semua seluar sependa. Ambil, beli, bayar tu. Orang perempuan jangan. Dia nak satu barang, kena ada 9 kedai. Dia boleh pergi beli tu. Pilih. Saya ingat anak saya 5 orang tu, perempuan. Saya, lelaki. Anak saya seorang lelaki. Nak pergi shopping hari raya. Dia pergi 5 orang lah. 5 orang keluar. Dia pergi 5 jam. Balik-balik. Tahu tak dia kata apa? Abang tak jumpa. Aku geram tuan-tuan. 5 jam tak jumpa. Tak jumpa barang tu. Allahu Akbar. Heran oh. Abang gelak abang sama lah. Tak jumpa. Kita 20 minit lah. Betul tak? Sebab tu spender kita dalam kotak. Betul tak? Spender kita dalam kotak kan? Tuan-tuan benar tak buka kotak cek dulu? Tak ada. Orang lelaki kot senang. Tapi orang perempuan, spender dengan coli satu kedai. Mereka nak tu. Macam-macam. Renda, tak ada renda. Allah. Saya ingatlah kan. Ni cerita. Bini saya tak nampak ni. Lena. Pergi dekat Sunway. Dengan dia lah. Masa tu tuan-tuan pakai kepiah lah. Kita ustaz kan. Dia kata, bang, jom. Pergi mana? Nak masuk kedai aksesori wanita. Kedai spender dia. Dia kata, hang masuk aku kepiah ni, kepiah. Tu nak duduk mana? Duduk tang ni lah. Masuk. Dia masuk, dia panggil. Bang! Dia panggil kali pertama, tak apa lagi. Kepiah, ustaz. Dia panggil kali 2. Bang! Hampa jangan tunggu panggilan ketiga. Pakai, dalam kereta tak cakap sampai balik lah. Tahu dah tuan-tuan. Sebelum dia panggil yang ketiga, kita pergi lah. Kita pergi duduk kat termin lah, tepi termin. Takkan nak masuk. Duduk. Orang lalu semua tengok. Ustaz tu teruknya. Duk perambang spender perempuan. Aduh, aku kena juga. Mereka kenal tu. Hang pakai mask pun. Jadi kita, macam mana nak buat, nak masuk, tak masuk. Semua perempuan semua. Takkan kita nak masuk dengan kepiah putih kat tu. Kalau songkok hitam tak apa. Kepiah putih bang. Dalam tu. Nak masuk, tak masuk, nak masuk. Last kali dia kata apa? Masuk jugalah. Masuk duduk tepi tu. Dia boleh angkat spender dia tu. Bang, color ni okey tak bang? Dalam hati ku hang pakailah color apa pun. Siapa nak tengok? Tapi Ming kata perempuan, jangan bang. Kena sebut. Elok. Hang kata tak elok tak jam. Dalam hati ku tak payah spender pun tak apa malam ni. Aku okey lah. Lu tak nak. Apa gelak? Itulah isteri kita. Jangan komplain. Sebab tu orang lelaki spender dalam kotak. Dia pipi dia tengok apa? Saiz. Kan kita tengok apa? Saiz. Kalau saya SL lah. Kalau saya SL, tuan apa? Mereka boleh bayar lah tuan. Mereka ni kan boleh. Kita SL sama saya. Orang perempuan ni, dia punya emerging itu lain. Saya SL lah. Dia pun tengok apa? XL. Yang kedua apa? Jenama. Dia lah, kita pergi kan. XL, jenama. Polo, saya polo lah. Ambil tarak buka lah. Dia letak bayar. Balik baru buka. Tengok SL dalam S. Agak-agak dia pergi hantar tak? Dah, dia tarik sampai meri. Dia pakai juga. Tengok dia pada gelap. Itulah suami kakak. Sama aja. Redha lah tuan-tuan. Saya ingat kawan saya. Dulu duduk universiti tuan-tuan. Allah. Tak pernah dia beli spender. Tak pernah. Sebab saya tengok dia basuh. Tak ada spender gantung. Pada satu, dia punya malas balok ni. Balok je lah. Dia ambil baju dia debus dalam baldi. Dia rendam dalam fab. Sabun fab tu 2 minggu. Jadi tak payah gosok. Dia angkat-angkat tu. Bersih tuan-tuan. Malas sungguh lah timbalan pengarah. Alhamdulillah bersih 3 bulan reput semua. Lah timbalan pengarah. Dia panggil saya bulan Ramadan ceramah. Duduk sebelah saya, saya tengok. Datuk. Shh.
Dia buat macam tu. Saya tak tahu nak tanya tu. Penda pakai. Buat dulu memang tak pernah pakai. Itulah orang lelaki. Pernah pakai. Pakai lah. Tu. Dia kata aku pakai. Kadang-kadang aku cari spender aku tak jumpa. Lepas tu, aku hantam spender bini aku. Lepas tu saya nak Datuk. Bukan spender dia kecil depan. Aku kalih dia kata. Kak, itulah suami kak. Sama aja. Daripada gelak nampak. Pasal suami duk hantam spender daripada tak. Kita redha lah tuan-tuan. Itu nama bahagia. Kita banyak komplain. Sebab tu Nabi SAW tuan-tuan tengok hidup dia. Dia bahagia. Kerana apa? Dia menerima apa yang Allah bagi. Kita kalau terima bahagia tuan-tuan. Allah isteri ku ni lah tengok yang positif. Bos ku ni lah yang terbaik. Aku kerja ni inilah tempat yang terbaik. Sebab tu Nabi kata Allah sebut apa? Inna khaira man istajartal qawiyun amin. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan ni dia mesti ada dua. Qawiyun amin. Qawi tu apa? Competent. Competent tu apa? You work as what you want. Kerja seperti mana apa yang kamu suka ataupun kamu minat. Kalau tak minat, berhenti bang. Saya malas kerja orang polis. Berhenti lah. Macam saya tak minat jadi cikgu kan. Saya berhenti. Dulu saya engineer, I'm an engineer. Kemudian saya jadi cikgu, lepas tu tak mau jadi cikgu, saya berhenti. Dan jadi businessman. Kalau kita, mesti ada competent. Qawiyun, kekuatan pada diri kita sendiri. Kita buat kerja ni. Kalau tuan-tuan rasa, aku tak boleh kerja lah, tak boleh. Berhenti bang. Rezeki Allah bagi yang lain. Yang kedua apa? Integriti. Amin. Integriti. Kena ada jujur, amanah. Jangan buat benda tak elok. Sebab dia berkat. Dia keberkatan ni apa? Ada orang tuan-tuan, dia naik kereta KE20 ya. Ada orang naik Mercedes. Maksud dia kalau ni Mercedes tu berkat. Tak. Walaupun dia KE20, tapi kereta tu tak pernah rosak. Berkatlah kereta tu. Tak pernah aksiden, berkatlah tu. Boleh jalan jauh. Kalau ada orang naik Mercedes, aksiden selalu. Aksiden. Kadang-kadang rosak. Maksud dia ada something wrong. Rumah kita 3 bilik ya. Tapi Alhamdulillah masuk rumah tenang ya. Berkatlah tu. Kita ada bini kita, Alhamdulillah, taklah macam Nilofa. Kan? Tengok pun nampak macam Nilofi. Tapi kita tengok muka dia tenang lah. Balik-balik, bang, makan belum? Allah, seronoknya bini aku kan. Dak lagi, mai. Cik masak dah. Kita makan sedap. Ni tuan-tuan balik, ada ayak tak? Ayak tak? Primir, peti air. Ingat dia seorang letih. Mampu ya. Kita buka-buka peti air, haram jadah punya bini. Maksud dia ketenangan tak ada, keberkatan tak ada. Ni balik tenang aja. Yang, panggil yang. Ustaz, abang-abang polis panggil yang tak bini? Ustaz panggil yang kan? Ustaz. Saya panggil yang, Yang. Tuan-tuan panggil yang tak? Ini panggil macam kan beri arahan dekat dataran Kaabah kan? Woi! Jangan macam tu. Panggil yang. Ada yang baru ni saya jumpa, dia panggil suami dia Bibi. Bibi. Kata, apa tu? Daripada Habi Ustaz nak panjang susah, B lah. Bibi. Saya kata kenapa tak tambah bar? Panggil Bibi. Macam dengan apa nama motor expire. Bibi. Kan? Panggil lah bang. Betul tak? Apa salah kan? Bang. Ataupun Anja. Anja tu nampak sangat apa? Nanti tua-tua Anja. Bulu aku dengar. Ambil abang lah. Kita panggil lah yang. Paling simple pun panggil nama. Not. Sedap juga. Ni panggil Hui. Ada yang tak panggil umur dah. Saya pernah pergi ada seorang pakcik umur 78. Sampai rumah dia. Ustaz. Mai. Orang pendang. Mai. Dia panggil bini dia. Yang. Panjang. Bini dia umur 76. Memang angkat ayak. Ketak-ketak lah. Minum Ustaz no. Saya kata, ya Allah. 70 berapa pakcik? 78. Elok bini dia pergi kan. Dia tanya, pakcik. 78 panggil yang. Rasyat pakcik. Dia kata apa? Aku panggil yang sebab aku dah lupa nama dia. Rupanya nama lupa dah. Dia kata daripada silap panggil yang lah. Jadi tuan-tuan sebelum lupa nama panggil elok. Kan? Panggil, itulah kebahagiaan. Ada anak, kita komplain anak kita. Tuan-tuan, ada orang tak ada anak. Anak saya 6 tahun dah tak mengandung. Dia ada SLE, tak ada SLE.
SLE ni di atas leukemia, bawah LSE. Tak dapat mengandung. Tak ada harapan lah. Saya kata, adik, redha adik, redha ayah, redha. Memanglah sebut redha kan. Tapi yang redha sebenarnya ialah hati kita menerima seadanya. Alhamdulillah, saya kata, hang boleh tak? Kalau kita pergi berubat, boleh menyusu. Dia kata, boleh tak? Pergi makan ubat macam mana, dia boleh menyusu. Menyusukan anak kakak dia. Dapatlah anak susuan. Dia kata, hang jagalah ni, tak apalah. Dia kata, alhamdulillah. Dia redha dengan hati dia. Itulah bahagia. Kadang-kadang kita ada anak, kita kata macam-macam anak kita kan. Saya pun ada anak, tuan, 5 perempuan. Seorang lelaki, tuan bayang tengok. Perempuan cukup susah, tak balik pukul 8, jam kita. Jam, orang lelaki tak apa lagi. 8 malam tak balik. Kalau ada di kalangan anak kita buat tak tahu something wrong dengan kita. Ada anak mampir dia, ni kita ada masalah tuan. Tak ada keberkatan dalam rumah tangga. Nak berkat ni tuan-tuan, bukan saja kita dapat redha Allah, kita kena cari redha Allah. Di antaranya apa? Dalam rumah kita sembahyang, jangan tak ada yang tak sembahyang. Tuan-tuan nak ni, ibu pejabat polis ni, SPF berkat, semua anggota ni kena sembahyang tuan. Kalau ada anggota yang tinggal sembahyang, tuan-tuan tengoklah, mesti ada problem. Tak ada keberkatan dalam tempat kerja kita. Tapi kalau semua jaga sembahyang, tuan-tuan tengoklah, kita datang aman, dia seronok tuan. Walaupun ada masalah di luar, tapi kita rasa seronok tempat kerja kita. Sebab berkat. Sembahyang jaga. Sebab apa? Sembahyang itulah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang betul-betul sembahyang itulah yang cegah mungkar. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, kita masuk sikitlah tadi kan tentang sejarah. Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar naiklah ke Jabal Sur. Saya sampai pukul apa? Hampa bolehlah, aku tak agak ceramah. Dah tengok no? Boleh. Sebab saya ada satu lagi program kat Perlis, JKR. Tak lagi saya. Boleh no? Sikit lagi nah. Saya nak umum sikit. Kita nak buat kutipan derma sikit untuk surah Imam Asy-Syafi'i ni. Jadi ada yang ni kak, kita pakai bagi seorang sikit insya-Allah. Mari saya bagi sikit. Dah betul. Nah ustaz, baru tu. Kita lancarkan kutipan derma untuk surau Imam Asy-Syafi'i. Tapi cantik surau ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Aircon pun ada. Kalau tuan-tuan tak main mahram jadah tu. Depa polis ni jangan cakap lembut-lembut, balon ni tuan-tuan. Kena. Kena lepasnya. Okey. Itulah. Bawa duit dah ni, spender tak pakai apa. Ini bawa. Insya-Allah. Bawa kita bantu surau. Dulu tuan kata rumah tu, jadi rumah kelamin macam mana? Lepas tu upgrade jadi pejabat lah. Alhamdulillah. Baguslah tuan, rumahnya ada surau. Kita teruskan. Jadi Jabal Sur, Sawara dalam bahasa Arab ni, Sawara ialah bonggol unta. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi dekat Mekah, tuan-tuan tengok ada bukit macam bonggol unta tu, itulah Jabal Sur, bukan Tur. Tur Sina tu di Mesir. Ni Sawara. Bila naik tuan-tuan, nak naik tuan-tuan 3 jam. Siapa nak naik 3 jam? Saya alhamdulillah lah dekat banyak kali dah tak pernah naik. Memang tak naik. Ada jemaah saya tuan-tuan lelaki bini, muda lagi, dia naik 3 jam sampai atas dia telefon saya. Ustaz, kami telah sampai menakluki Jabal Sur. Dia kata alhamdulillah, aku pun tak pernah naik. Ustaz, tolong hantar helikopter. Tak boleh nak turun tuan-tuan, bayang tengok. Nabi naik dengan Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak umur Nabi masa tu berapa? 50. Kan Nabi hijrah umur 50 tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kata, 50 tak larat lah, pencen nak relax. Nabi berjuang dalam peperangan Badar, Uhud dan semua umur 50 ke atas. Tuan-tuan bayang. 50 berhijrah. Nabi kata terima wahyu umur 40. Duduk di Mekah 10 tahun. 50. Umur 50 baru mula nak berjuang. Kita 50, tak berapa lah pencen, duduk rumah. Lepas tu tak mau buat apa. Tuan-tuan duduk rumah tak mau buat apa. Tuan-tuan tengok 2 tahun saja. Jalan lah. Duduk tahun yang ketiga. Tangan pun kena nak angkat macam tu lah. Jangan. Bagi sibuk. Di antaranya bagi otak ni berjalan. Ataupun macam nak baca Quran selalu. Ayah saya 85. Tiap-tiap hari 3 juzuk baca Quran. Mata tak nampak. Dia tengok, dia tahu lah. Walaupun tak nampak huruf tu, dia boleh baca. Hari 3 juzuk. Tapi otak dia, Allah Tuhan bagi. Ingat semua. Pipi ni saya anak murid ustaz. Dia boleh sebut nama. Busuk kan?
Saya anak murid saya ramai, haram tak ingat. Kadang-kadang main sama, saya anak murid ustaz. Ya. Ya tu memang tak kenal ya. Esok kalau tuan-tuan jumpa saya ni yang ceramah dekat ibu pejabat polis SPS. Ya. Memang tak kenal ya. Kalau kenal saya akan sebut. Tuan Nur Azmi ke? Itu saya kenal ya. Ataupun Ustaz apa Syabani. Saya sebut kalau saya ya. Tak kenal lah tu. Ayah saya usuk. Anak murid dia boleh kenal tu. Ada seorang tuan Muhammad Laldin. Dia boleh sebut Mat Ladin Arab jaga. Kalau Mat Ladin, Muhammad Laldin maksud dia hebat. Kalau Mat Ladin, mat mati lah tak ada din agama, mati tak ada agama. Jaga tuan-tuan. Ni dia boleh ingat sebab apa? Quran dia baca, tuan. Mata tak nampak. Kalau dia bawa motor dulu saya kata, ayah tak payah bawa motor, jatuh longkang saja. Ayah bawa kereta sebiji kat dia. Alhamdulillah, kepek semua. Segala tiang dia hantam. Tak apa, yang penting ayah aku tak kena. Dia kena bau. Khairi, dia main jumpa. Hantam tiang dah. Tiang mana pula? Tiang sekolah. Tak apa ayah. Dalam hati, kena lagi aku. Dia hantam semua, tuan. Tapi tak apa, dia masih lagi boleh bawa. Kan, mak tak ada. Mak saya tak ada. Jadi nak makan pagi-pagi kadang dia nak makan awal. Kita usah pukul 9 baru nak masak kan. Dia lapak, dia bawa kereta. Tara nak sampai tu dah hantam ke suka dia. Kadang-kadang yang gerai tu tahu, Ajarul mana? Ajarul jaga. Dia pegang motor, parking tak lain. Mana dia nak parking tu? Tak gini dengan motor-motor habis lingkup kan. Tapi alhamdulillah ingatan dia kuat walaupun mata tak nampak. Ingatan dia kuat, sebut je. Ni dia boleh i'rab ni. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab tahu. Alhamdulillah. Kan? Dia boleh i'rab satu-satu ni. Dia ingat tuan-tuan. Bukan saja i'rab dia boleh ingat, dia boleh ingat ni. Kalau kita mengaji balaghah. Ni syair Arab. Limadha takakatum ilayya katakaku ikum ala dhi jinnatin ifra'un qa'u. Dia pernah sebut. Sampai dia sebut tu saya ingat tuan-tuan. Dia boleh ingat syair Arab. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Quran dia tak tinggal. Mayang sunat ni, zikir ni Allah jangan tanya. Zikir dah. Sebab tu nak berkat dalam pejabat kita ni, semayang jangan tinggal. Tapi kalau ada jemaah kita seorang yang tak semayang, tuan-tuan tengoklah. Dia jadi masalah. Keberkatan tak ada. Sebab tu alhamdulillah, terima kasihlah pejabat polis ni boleh buat program macam ni. Nanti buatlah lagi kan. Tak panggil saya pun tak apa. Buat selalu. Tapi kalau panggil bagus juga. Tapi saya sibuk tuan, pagi ada, malam lagi penuh. Kan. Jadi nak beritahu, bila Nabi naik tuan-tuan, tengok Sayyidina Abu Bakar. Ini sahabat yang baik. Ya Rasulullah, istanni hina. Tunggu sini. Aku masuk dulu. Sebab apa nak cek? Cek tengok. Tuan-tuan, tak ada apa. Ya Rasulullah, masuk. Nabi letih tuan-tuan. Masuk lena atas riba bapak mentua. Tuan-tuan boleh lena atas riba bapak mentua? Boleh tak? Saya boleh. Bapak mentua saya mamak. Saya ingat. Saya nak ubah bapak mentua saya. Masa angkat nikah. Saya pegang tangan dia tu. Mamak ni jangan cium tangan, jangan cium dahi. Saya habis angkat nikah, saya cium tangan dia. Lepas tu saya cium pipi dia. Cot. Dia kena. Kata pak, awak ada teriak? Kata aku ada 13 orang anak. Seorang pun tak pernah cium pipiku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Itu nama dia strategi, tuan-tuan. Kita ada kadang-kadang Allah. Ni, Nabi tekan sangat di antara apa? Kan? Hubungkan silaturahim. Nabi hijrah tu, Nabi baca satu hadis, kan? Abshus salam. Kan? Sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Jamukan makan. Di antara apa? Wasilul arham. Hubung silaturahim. Tentu kena faham tau. Hubung sih. Silah ni maksudnya hubung. Rahim tu apa? Bukan kasih sayang. Rahim tu ialah rahim perempuan. Kan? Siapa yang datang daripada rahim yang sama, yang tu kita kena hubung sungguh-sungguh. Kita banyak hubung siapa? Kawan-kawan kita jaga sungguh. Tapi mak menakan kita buat tak tahu. Sebenarnya yang tu kena jaga. Dia satu perut dengan mak kita atau ayah kita. Ni kita dengan adik-beradik, Allahu Akbar, berkeli pun dah. Jangan bang, adik-beradik jaga. Dia kata apa? Silaturahim. Hubungkan rahim yang sama. Ini daripada mak kamu. Pak menakan kita mak mentua kita jaga bukan main. Mak mentua sangkut apa? Cerai habis. Kan? Walaupun dia mak jugalah lepas tu. Tapi yang paling hebat ialah mak menakan mak ayah kita, adik-beradik kita tu. Mak menakan belah ayah belah. Yang ni kena jaga semua ni. Kita kadang-kadang mak menakan. Allah. Adik-beradik bergaduh. Cukup kecil hati. Duduk dalam grup kan. Keluarga Haji Harun. Sikit komennya. Left grup.
Sedangkan tu adik-beradik kita. Tapi dengan kawan, kutuklah macam mana pun. Tak kata apa. Nama Mat Khabau hang macam mana? Tak kata apa. Tak. Cuba dalam grup apa adik-beradik. Mat Khabau, Buh Khabau ya. Left group tu Sebab apa? Kita ni tak jaga hubungan silaturahim antara kita. Tapi dengan kawan-kawan bukan main. Sebab tu Nabi SAW tuan-tuan ni tidur atas riba bapak mentua. Abu Bak. Bila tidur tuan-tuan, tengok-tengok dalam riwayat kata ada lubang, ada binatang berbisa. Dia tengok binatang tu keluar, dia masuk jari. Dia masuk jari, masuk tuan-tuan jari kaki, binatang tu sengat. Ada riwayat kata apa nama ular, dengar kata kalau lipit tengking tu. Tu saya pun tak pastilah. Bila sengat, Sayyidina Abu Bakar ni takut binatang tu keluar tuan-tuan, dia biarkan disengat. Bila disengat dia tahan ayak mata ni jatuh atas pipi Nabi. Nabi jaga-jaga, ya Abu Bakar, ni madza tabki? Kenapa menangis? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, ada binatang tu berbisa, dia nak sengat aku. Jadi aku takut dia sengat engkau, aku biarkan. Ya Rasulullah, Nabi kata, ya Abu Bakar, sampai macam tu kah? Ya Rasulullah, aku buat ni kerana aku sayang kamu, ya Rasulullah. Ni kita buat sambut maulud Nabi ni, kenapa? Di pejabat polis ni. Kerana kita nak ingat Nabi. Kalau tak buat, maka tak ingat lah. Saya tanya tuan-tuan, bini Nabi ada apa? Tak jawab dah. Bini tuan-tuan? Satu lah, memang tetap dah. Kan? Polis pangkat bukan main. Penakut bini. Kan? Ambil gambar saya kata buat macam ni. Semua pakat buat. Saya kata apa tu? Bini satu dah. Bukan takut, bini kita menggerunkan. Kan? Ni, bini Nabi dah berapa? 9 orang. Kalau tak sambut maulud Nabi, kita tahu dah sejarah. Anak Nabi dah berapa orang? Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Berapa? 7 kan? Betul tak? Ibrahim Abdullah. Kita kena menyanyi dulu. Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim Abdullah, Ibrahim Fatimah, Zainab Umi Kalsum, Siti Nurhaliza, Cak Ayam je dia pun. Siti Nurhaliza. Siti apa? Siti apa? Siti? Umi Kalsum mana main sebut tadi? Siti? Betul-betul. Siti Ruqayyah. Kalau tak sambut, tak buat, kita tak akan ingatnya. Anak Nabi, bini Nabi, sahabat Nabi nama Abu Bakar. Nabi SAW dihantar makanan. Siapa yang hantar? Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada orang pula tuan-tuan namanya Abdullah bin Uraiqit. Dia ni penunjuk jalan, orang bukan Islam. Tengok, Nabi ni dia perancangan cukup elok ni. Yang hantar makanan kepada Nabi siapa? Namanya tuan-tuan Asma bin Abu Bakar. Asma ni adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar yang mengandung masa tu 8 bulan. Setengah riwayat kata. Hantar makanan 3 jam bang nak naik atas bukit tu. Allahu Akbar. Agak-agak kita orang perempuan sanggup tak? Ni yang duk mengandung ni pun belum tentu boleh naik. Ni naik 9 bulan hantar makanan sehari 2 kali tu. Allah, pengorbanan tuan-tuan. Kita bini kita tu masak sehari 2 kali pun komplain. Ini nak masak apa dak? Komplain macam-macam. Allahu Akbar. Tak setuju selalu. Ni hantar makanan. Nabi SAW keluar tuan-tuan 27, 28, 29, 30 per hari. Nabi keluar pada 1 Rabiul Awal. Ni sejarah ni kalau kita tak cerita orang tak tahu. Nabi keluar tuan-tuan, Nabi menyusuri jalan melalui Lok Merah. Bukan jalan biasa, Lok Merah. Nabi ditunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqit. Sebab tu tuan-tuan kalau nak bagi nama anak, namalah 2 nama ni. Abdullah dan Abdul Rahman. Kita anak kita nama pelik-pelik. Kan, baru ni nama apa tu? Nur apa nama pelakon tu? Nama pelik. Cari-cari makna tai kucing kering. Jaga tuan-tuan. Bagi nama elok anak kita. Abdullah macam saya, Abdullah Khairi, hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku lah. Nama Azmin. Ni kan nama okeylah. Nama Sahlan. Sahlan mudah. Nama Nazri. Nama Zakaria. Ni nama Nabi. Semua nama bagus-baguslah. Syabani. Nama Norazmi. Nama lelok. Ni nama kadang Allahu Akbar. Cantum-cantum kita pun tak tahu nama. Sebab orang Melayu kita ni kalau nama elok pun dia bukan panggil semua. Kalau Tuan Zakaria selalu panggil apa kalau kita kat kampung?
Z payah. Bohong Sini yang panggil Z. Kalau kampung payah. Betul kan? Betul kan? Kalau syukur, kot dia. Kalau Ma'in, Ismail, Me'e dalam bahasa Arab sengit. Ada dah Me'e sini? Ada? Tu sengit nama. Kita nama kita kerana nama Muhammad panggil Mat dalam bahasa Arab mati. Min alif ta. Saya ingat dulu ada seorang tu nama Muhammad Arab tepuk kepala. Ma tu tidak dalam bahasa Arab. Mat tu mati. Mat tak mati. Nama elok. Nama paling baik ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Tu Nabi bersama Abdullah bin Uraiqit. Yang ni penunjuk jalan, dia bukan Islam. Jalan. Ringkas cerita tuan-tuan. Sampai tuan-tuan di pertengahan jalan nampak debu. Rupanya Suraqah bin Malik dengar, siapa dapat tangkap Muhammad hidup mati 100 ekor unta. Lebih kurang dalam 100 Mercedes ataupun BMW. Kejar Suraqah. Kejap sampai tenggelam, jatuh. Dia jatuh, kejap lagi jatuh. Kali ketiga, Muhammad, tolong aku Muhammad. Nabi kata apa? Wahai Suraqah, baliklah, jangan cerita. Kerana apa? Kerana aku akan kalungkan kamu nanti dengan mahkota kerajaan Parsi. Ni janji Nabi pasti berlaku. Tuan-tuan baca dah hadis fitan akhir zaman. Akan berlakunya kiamat, dia kata. Apabila dua putera raja bergaduh dan terbunuh salah satunya, menunjukkan tanda sangat dekat dengan kiamat. Tahu tak sekarang apa berlaku di Saudi? Dua putera sedang bergaduh tak? Talal. Syekh Talal dengan Salman, putera Muhammad Salman. Talal ini dipenjarakan tuan-tuan dalam rumah dia. Kerana dirampas kuasa daripada Salman. Muhammad Salman melantik anaknya. Salman tu melantik anaknya. Sekarang ni jadi kontroversi. Kalau berlaku pembunuhan, menunjukkan memang kedatangan kiamat ni sangatlah hampir. Imam Suyuti dia kata apa? Tidak berlakunya kiamat selepas daripada Nabi lahir ialah 1,500 tahun. 1,500 tahun. Menunjukkan Nabi berapa? 1444 kan? Campur dengan Nabi Hijrah. Kan Nabi Hijrah 50. Maksud dia apa? 1444 campur 50, 1494. Maksud dia ada berapa tahun ni? 6 tahun aja. Dekat lah tuan-tuan. Kita duk rasa lengah-lengah tu. Dekat lah sangat lah. Maksud dia saat hampirnya kiamat ni sangat dekat dah. Allahu Akbar. Ni apa yang Nabi sebut. Pasti akan berlaku. Nabi kata, Suraqah, aku akan kalungkan engkau nanti dengan mahkota kerajaan Parsi. Ini baru sebut je. Rupanya zaman Sayyidina Umar, Parsi jatuh. Mahkota tu dibawa balik. Dia ambil mahkota tu tuan-tuan Sayyidina Umar, lalu kalungkan kepada Suraqah bin Malik kerana janji Nabi SAW. Akhirnya tuan-tuan, daripada 1 Rabiul Awal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari berjalan. Nabi sampai tuan-tuan hari ke-8, namanya tuan-tuan Masjid Quba. Lepas tu kalau tuan-tuan tak nak pergi cerita pun tak edit. Man tawadda' fi manzili, siapa berwuduk di tempat kediaman, summa tusalliya raka'atain, dia semayang 2 rakaat. Kal umrah, dia dapat pahala umrah. Sebab tu kalau kita duduk Madinah, kita ambillah wuduk di hotel, lepas tu pergi semayang 2 rakaat Masjid Quba, pahala macam umrah. Sebab Nabi nak bagi ni, hampa duduk di Mekah dapat umrah, kami tak boleh pergi. Maka penduduk Madinah protes. Ya Rasulullah, kami apa yang dapat? Maka Nabi riwayatkan hadis ni. Dapat pahala umrah, semayang 2 rakaat di Masjid Quba. Nabi duduk di Quba 4 hari. 9, 10, 11, 12. Nabi masuk ke Madinah ialah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hijrah Nabi ialah 12 Rabiul Awal. Banyak orang tak tahu. Nabi masuk, Nabi disambut tuan-tuan dengan Tala'al badru alaina. Kalau tuan-tuan pergi dekat Masjid Quba, ada satu tembok nama Tembok Tala'al Badrul. Dan ada telaga nama Arish. Telaga tu Nabi ludah dengan izin Allah. Telaga tu tuan-tuan boleh diminum sampai sekarang dan menyembuhkan penyakit. Tapi yang paling baik ialah khairul ma' fil ardi ma'u Zamzam. Sebaik air muka bumi air Zamzam lah. Air Zamzam. Dan sebaik-baik kurma yang kita nak minum, Nabi kata, nak makan, ialah makanlah tamar ajwa. Pagi 7 biji sahaja. Allah jauhkan 2 penyakit, iaitu racun dan sihir. 7 biji ya, jangan lebih. Kalau lebih, kepala jadi botak. Orang tanya pasal apa? Kerana harganya mahal. Sekilo 120 tuan-tuan. Makan sehari sekilo, botak kepala tuan-tuan. Itu kelebihan. Nabi sampai-sampai tuan-tuan,
Nabi disambut oleh para sahabat. Yang paling hebat, Nabi disambut oleh seorang ibu, iaitu ibu kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ialah sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Lepas Anas bin Malik, maka lahirlah 3 bulan selepas itu namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas ialah Imam Malik. Imam Malik berguru dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' ialah anak murid itu maula kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ialah anak Sayyidina Umar yang bersama dengan Nabi SAW. Tu adik kita bagi syarat tu, suruh berhenti lah tu. Hei! Senyap terus nampak. Siapa seorang derah, ingat dia derah, aku derah lagi. Tak apa, bagus, bawa. Mana nak tahu esok dia jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan gelak apa dia? Kita bukan tahu. Macam tuan-tuan kan, tuan-tuan jadi polis, mana tahu dulu. Dulu tuan-tuan semua ni penyamun nampak. Tapi alhamdulillah, main-main besar jadi. Saya macam, saya dulu susah tuan-tuan. Dulu tak ada makan, saya tak tuan-tuan. Saya pun tak tahu saya jadi ustaz. Dulu kalau balik tuan-tuan duit tak ada, susah. Tina tanam timun. Aku curi timun tu. Timun makan sedap. Bila dah ni tuan-tuan pipi dapat tanam timun tapi cicit je. Saya pipi, "Haya, you punya Tok Wan ada? Tok Wan saya sudah mati oh. You tahu ke? Dulu you punya Tok Wan tanam timun oh. Ya, wak tahu ah, wak pun tanam juga. Haya, kita sudah curi oh. Tok Wan kita tak bunyi dah. Habis dah. Hello. Bateri habis nampak. Daripada sabotaj ni nampak ceramah sampai habis bateri. Hello. Kan dia kata, "Ayah, Tok Wan kita sudah mati ah. You tahu ke? Kita sudah curi oh, you punya timun oh." Dia kata apa? "Tak apa, kita punya Tok Wan sudah halal oh." Dalam hati aku jam betul. Susah tuan-tuan, susahnya. Saya pun tak sangka dulu saya jahat tuan-tuan. Allah curi. Dah mana tahu dalam kampung buah mutan orang, kita pokok mutan tak ada. Tapi orang kampung tak kata apa. Pergi ambil orang mutan orang makan. Makanan surau lah tu. Teruk susah. Tapi orang kampung tak kata apa. Sebab susah. Kadang-kadang balik tuan-tuan sekolah kan. Ni pegang pintu ni. Mak lapak mak oi. Mak kata lapak apa hujan turun. Hujan turun nak motong tak boleh. Nak motong tak boleh. Tapi ada bekas menteri yang bagi tahu kan. Kalau hujan turun tak boleh motong pakai baju hujan. Apa punya menteri mangkuk ayuh ni? No, mek baling takkan tak tahu mek. Hujan turun nak motong macam mana? Dia bercampur dengan susu getah. Dia tak pernah tengok pokok getah apa. Pakai baju hujan pula. Allah, mak lapak mak. Aku lah dia guna tangan celup dalam minyak lauk. Minyak lauk bekas goreng oh. Dia celup-celup, masing-masing dia gawi. Saya makan punya sedap tuan-tuan. Lah ni bini aku gue tobat, aku tak makan kan. Belagak nak mampu. Tapi susah itulah menjadi. Ni Anas bin Malik tuan-tuan, bila sampai mak dia kata apa? Dilas. "Ya Rasulullah, aku tak ada harta, tak ada rumah. Ambillah anakku ni sebagai maula kamu." Sebab tu kalau tuan-tuan ada anak, baca doa ni. Nabi pegang dada Anas. "Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu." Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, rezekikan dia mal, harta, anak, dan berkatlah anak dan harta. Tuan-tuan siapa ada anak, bacalah doa ni selalu. InsyaAllah berkat. Alhamdulillah Anas bin Malik panjang umurnya. Sahabat mati habis dah. Dia tak mati lagi. Dan dia kahwin tuan-tuan. Bini pertama mati. Dia tak mati ni. Dia kahwin lagi. Bini kedua mati. Kahwin lagi. Bini ketiga mati. Mati bini dia. Anak dia mati. Dia tak mati lagi. Panjang umur. Lepas anak dia mati, cucu dia mati. Dia tak mati lagi. Lepas cucu dia mati, cicit mati. Dia tak mati lagi. Lepas tu cicak mengkarung semua mati. Dia tak mati kerana apa? Doa ini. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Satu lagi doa apa? Abdullah bin Abbas yang mati di Taif. Nabi baca doa ni. Apa dia tuan-tuan? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadikas salihin. Yang ni doa ni tuan-tuan kena baca untuk anak-anak kita. Dan satu lagi anggota polis, doa ni jangan tinggal. Tuan-tuan tahu ada satu penyakit nama Ain. Orang polis ni jangan jaga. Ain tak ada Ain. Kadang kita pakai smart, orang tengok. Belagak tu. Dia penyakit Ain. Jaga tuan-tuan. Penyakit Ain ni lebih dahsyat daripada sihir. Kadang kawan-kawan kita naik pangkat.
Naik pangkat. Ni. Dia hati dia tu. Dia doa dan tak elok. Sebab tu tuan-tuan jangan tinggal doa ni. A'udzu bikalimatillahhi tammah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimahmu yang sempurna daripada syaitan yang celaka, daripada mata yang mencela, penyakit ain. Anggota polis, anggota pegawai kerajaan kena amal doa ni selalu. Takut tuan-tuan kawan-kawan kita, kadang jiran kita, dia tengok kita, dia nampak muka baik tapi hati dia doa tak elok. Kereta baru, tak lama. Dia doa. Kadang kawan-kawan kita pun sama. Kalau pangkat dia, kalau pangkat dia, kalau dia pangkat lah. Dia doa tak elok. Itu bahaya. Jadi insyaAllah, Alhamdulillah Nabi sampai. Nabi tuan-tuan membina yang pertama ialah rumah Allah nama Madinatul Munawwarah. Dan Nabi duduk di rumah tuan-tuan namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub meninggal tuan-tuan di mana? Di Turki. Kuburnya dari sana. Kerana apa? Dia nak membuka Konstantinopel. Sekarang ni namanya Istanbul. Dulu bukan Istanbul. Dulu namanya Islambul. Kota Islam. Lalu ditukar dalam bahasa Turki jadi Istanbul. Sebelum Istanbul ialah Islambul ialah Konstantinopel. Yang nak buka siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi dia tak dapat buka. Yang dapat buka ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad lah yang buka, tuan-tuan. Bila buka, mereka cari semula akan kubur Abu Ayyub. Akhirnya mereka mimpi, Sultan mimpi. Mimpi dekat dengan tembok di kebumi. Mereka gali-gali nampak mayat Abu Ayyub masih elok. Sahabat Nabi yang benar Nabi tidur rumah dia. Bila dapat, Sultan ni turun. Pegang tuan-tuan nak hormat, ambil berkat, cium kaki Abu Ayyub. Kaki tu terangkat. Pegang nak cium, terangkat. Maka ulama bagi tahu dia malu daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Kerana Sultan Muhammad boleh buka Konstantinopel. Dia sahabat Nabi tak dapat buka. Hebatnya tuan-tuan. Sebab tu sejarah ni kalau kita ni ingat, cara orang Yahudi nak bagi kita hancur, yang pertama dia lupakan sejarah. Macam kita semua ni kan, kadang-kadang hari kemerdekaan pun kita tak tahu ni bulan merdeka kan. Polis kalau saya bawa kan, nak kena iring macam-macam, macam tuan nak sebut lah. Kadang beberapa sekolah tu nak buat merdeka, kita banyak tugas lah. Tapi sejarah ni kita kena ingat. Kita tanah Melayu, tuan-tuan, merdeka 1957 kan, 31 Ogos. Tuan-tuan tahu tak orang polis ni, siapa yang bagi tarikh tu? Siapa tak boleh jawab, saya potong elang. Tuan-tuan ingat tak? 31 Ogos, siapa yang bagi tarikh tu? Ustaz tahu. Syekh Abdullah Fahim, tahu tak? Syekh Abdullah Fahim tu ialah Tok Wan kepada Abdullah bin Ahmad Badawi. Ahmad Badawi bin Abdullah Fahim. Abdullah Fahim tu, dia yang bagi 31 Ogos bila Tengku Abdul Rahman jumpa dia. Sebab dia ahli falak. Bukan pelak, falak. Tuan faham? Tuan orang utara? Tapi tahulah. Ahli falak. Dia bagi 31 Ogos. Itu ialah merdeka tanah Melayu. Tuan-tuan kena faham. Malaysia bila? 16 September 1963. Dulu kita tanah Melayu. Orang Melayu. Sebab tu kita kena faham sejarah. Orang Yahudi nak hancurkan kita, mereka padamkan sejarah. Bila padam sejarah, kita tak faham sejarah, kita akan rasa hidup dalam keadaan dijajah. Kemudian apa? Yahudi akan tekan satu lagi, jangan amalkan apa yang Nabi ajar. Contoh tahu tak? Ni kambing. Yahudi cukup suka makan kambing. Tapi kita tengok kambing dia darah tinggi, kencing manis. Allah. Saya jumpa baru ni buat reunion, ya, reunion. Kawan saya, umur saya 54 dah tuan. Jumpa, Allah, kawan-kawan teruk-teruk semua. Depa kerja menang. Tengok gigi pun tak ada. Kita nak buat mesyuarat ni, nak buat apa lah. Awak teruk kan? Saya 54 dah tuan. Tuan-tuan kerja polis jaga penampilan lah. Nanti tuan-tuan buat tengok reunion. Allah, ada seorang tu nama Rosnah, dulu ratu cantik lah. Tengok, dah duduk atas bangku pun tak boleh lah. Punya gemuk. Dia kata, ni bukan Ros lah. Ros Ustaz. Tapi tak boleh apa-apa lah. Dia kata, Allah bukan Ros lah, bunga kembang. Teruk lah. Semua teruk-teruk. Dia tanya ni, nak tanya betul-betul ni kita sajalah. Tuan-tuan ada penyakit tak? Apa? Usuk. Dia kata, aku kencing manis darah tinggi. Semua penyakit. Semua ada penyakit. Dia tanya, Allah, hang ada penyakit tak? Saya, Alhamdulillah tak ada. Tahu pasal apa? Pasal tak cek. Kalau cek, garanti ada tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu lah, Alhamdulillah lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita
Amalkan sunnah Nabi. Macam tuan-tuan bagi kopiah ni, sebenarnya sunnah Nabi ni. Tutup kepala. Kan? Polis ni sebenarnya hebat. Tak ada polis, hancur negara kita. Sebenarnya askar pun takut dengan polis. Dia. Oh, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab wibawanya. Sebab tu polis, jagalah integriti tuan-tuan, jagalah kehebatan tuan-tuan. Kerana tuan-tuan menjaga bukan saja manusia, tapi negara yang ada ni. Hebat tuan-tuan, maka hebatlah rakyat yang ada di bawahnya. Tapi kalau tuan-tuan buat silap, kami semua akan silap. Sebab yang menjaga. Jadi insya-Allah semoga pengajaran yang ada daripada sirah hijrah Nabi SAW, ma'al hijrah ini, walaupun saya masuklah tajuk-tajuk sikit dengan tuan-tuan, supaya tuan-tuan tak lena. Tidak, tak boleh. Kan? Main dengan habang kata nak ada ceramah, dia ada abang dah, nampak dah. Dia kira nak pejam lah. Tapi ada, alhamdulillah semua tak pejam tu. Oh, bagus lah tuan-tuan ni. Memang boleh. Skot! Sediap! Aduh, terima kasih. Saya mohon maaf lah ada silap dan salah. Oh, yang tengok ni. Kalau ada silap, saya tarik balik yang berhormat. Jadi 2 rangkap pantun, dengar betul-betul. Pergi ke Dubai membeli meruku, kakak di belakang, bye-bye. Abang semua, I love you. Terima kasih pada tuan. Terima kasih kerana jemput saya. Tuan Zakaria, dia pun panggil Pak Ya tu. Itu nama kasih sayang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.